Selamat tengah malam. Saya Casey akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Berikut ini adalah kiriman email yang ingin saya ketengahkan. Datang dari seorang pendengar yang bernama Maria. Pendengar Ria 897 FM. Mengikut pengalaman kisah yang diceritakan oleh Maria, pengalaman peristiwa yang menyeramkan ini berlaku lebih kurang beberapa tahun yang lalu. Sekarang ini, Maria dah pun berpindah duduk di kawasan bandar. Pendengar-pendengar Ria 897, Maria ketika perkara ini berlaku tinggal di sebuah perkampungan dan beliau adalah pendengar dari Malaysia. Casey, dengan tajuk email yang dikirimkan pada saya, lupa saya nak bacanya pada anda. Tajuk email, akibat tidak ingin mendengar kata-kata ibu. Kisahnya begini. Dipendekkan cerita, kata Maria, saya ni sebenarnya antara yang terpilih untuk menerima saka penurunan dari arwah nenek saya. Tapi benda itu tidak dapat diturunkan kepada saya, kerana sebelum itu ibu dan ayah telah pun cepat bertindak, Casey. Bertindak mendapatkan rawatan dan penjagaan pelindungan, supaya saka tidak akan dapat memasuki badan dan saya tak boleh warisi saka tersebut. Berbanding pada sepupu saya seorang lagi, dah pun terkena membawa saka itu, tapi beliau yang memilih untuk memelihara saka arwah nenek. Saya tak nak, Casey. Jadi dipendekkan cerita, saka ini tak dapat diturunkan. Ibu nasihatkan pada saya, Maria, selepas kau berubat ni, bapa dengan mak nak kasih kau nasihat. Kalau boleh tolonglah, untuk beberapa bulan ni, kau jangan keluar lepas maghrib. Sebelum matahari terbenam kau balik rumah. Ya, tolonglah dengar cakap. Pendengar Ria 897, itu nasihat yang ibu, yang ayah saya berikan kepada saya. Pada mulanya saya ikut perintah ibu dengan ayah. Tak keluar, Casey. Selepas waktu maghrib khususnya, jam kalau tepat 7 malam saya dah pun ada di rumah. Tak keluar rumah. Sebab tidak dibenarkan. Tapi lama-kelamaan dah masuk 2 bulan, 3 bulan, saya mula rasa gelisah dan rasa bosan. Setiap kali rakan-rakan ajak keluar, mesti saya yang pulang pertama dalam rumah. Jadi lama-kelamaan saya pun tanya pada bapa saya, tanya pada ibu saya, dah boleh belum, bagaimana? Jadi mereka katakan, nanti dulu, kita kena bawa engkau pergi berubat. Orang yang ubatkan kau ni sekarang tak ada kat sini. Bila dia balik, kita panggil datang rumah, kita tengok, tanya pendapat pandangan dia. Pendengar Ria 897, pada satu hari saya keluar dengan rakan-rakan. Dan akhirnya bila saya dah tak sabar kerana seringkali kena pulang awal pada hari tersebut. Setelah 2-3 bulan saya pulang sebelum 7 malam. Hari itu saya cuba balik agak lambat sedikit. Sampai rumah sebelum isyak 8 lebih malam, Casey. Bila berjalan sampai rumah tak ada apa-apa. Tapi ayah dan ibu saya dah standby depan pintu. Dah mula nak marah saya. Habis, Casey. Saya kena tengking. Ibu saya mula menangis. Kenapa kau balik lambat? Kau tahu tak engkau dalam pantang sekarang ni? Jadi saya tak boleh cakap apa-apa. Saya hanya masuk bilik, tutup pintu. Dalam hati berkata, aku balik lambat pun tak ada apa-apa pun. Saya keluar. Casey, pukul 10 malam saya keluar. Tengok ibu dengan ayah masih duduk di depan. Saya katakan, ayah, ibu, balik malam tak ada apa-apa. Kenapa ni 2-3 bulan tak boleh balik lambat? Bukan balik lambat pun. Pukul 8 malam sebelum isyak dah sampai rumah. Tapi masalahnya engkau, Maria, pakar yang ubatkan kau tak kasih kau keluar lepas waktu maghrib.
Kau tahu tak padanya? Kalau saka nenek kau diturunkan pada kau, macam mana? Saya hanya berdiam diri. Besok saya tak keluar. Lusa tak keluar. Dan sebagainya. Seminggu saya duduk rumah Kisi merajuk. Saya kata pada abah dengan ayah. Saya kata pada ayah dengan ibu saya. Tengok. Dah seminggu orang tak keluar. Minggu lepas, balik pukul 8, tak ada apa-apa pun. Jadi akhirnya, saya cakap dan cakap dan cakap. Ayah saya, baiklah. Kau nak keluar sangat kan? Kau keluar. Kau nak balik pukul berapa, kau balik. Tapi kau ingat, kalau apa-apa jadi pada diri kau, aku tak bertanggungjawab. Ibu saya sampai tengok suami, iaitu ayah saya, sampai memarahi. Abang, apa abang cakap ni? Ni kan anak kita. Anak mana yang tak nak dengar cakap bapa dengan mak dia? Awak cakap dengan saya sekarang. Casey, akhirnya saya menyahut cabaran ayah saya. Saya keluar, Casey. Seminggu berturut-turut saya keluar, balik pukul 10, balik pukul 11. Saya nak buktikan pada ibu dengan ayah saya yang tak ada apa-apa akan berlaku. Bayangkan pendengar, sampailah pada suatu malam, minggu kedua, apabila saya balik agak lewat. Kali ini saya balik selepas 12:30 malam. Saya sedang berjalan, saya terdengar ada bunyi orang berjalan ikut saya dari belakang. Macam sirit kaki Kisi. Kemudian saya berhenti. Bila saya berhenti, saya dengar orang sebut-sebut nama saya berkali-kali. Kisi, saya balik, ketakutan badan menggigil. Malam tu saya terus masuk dalam bilik ibu dengan ayah sedang tidur, Kisi. Bila saya baring dalam rumah kampung saya, tepi katil tingkap bilik, Kisi nak tahu tak apa yang saya nampak? Tingkap bilik saya tertutup tapi tak rapat. Nampak ada kepala dan mata merah sedang seolah-olah cuba melihat saya yang ada dalam bilik pada malam tersebut. Maria, Maria, dah lama aku cari kau. Baru aku jumpa. Kasih aku masuk, Maria. Nenek kau suruh cari kau. Maria, keluarlah, Maria. Pendengar Ria 897. Malam tu kata Maria saya menangis. Masuk dalam bilik ibu. Pada mulanya, ayah saya tak nak layan. Ibu saya yang turut membantu. Akhirnya, ayah mana yang tak sayangkan anak. Sekeras-keras hati ayah saya, bila lihat isteri dan anaknya dalam kesusahan, dia bangun, keluar dari bilik. Apa ayah saya buat, Kisi? Ayah saya azan, berdiri tengah-tengah ruang tamu rumah saya. Dia azan sekuat-kuatnya dan boleh dengar, Kisi, atas bumbung rumah bunyi tapak orang berlari. Seolah-olah bumbung tu panas berasap, dia pijak. Akhirnya, benda tu dapat dihalau dan pendengar Ria 897. Untuk pengetahuan Kisi, benda tu masih belum dapat memasuki tubuh badan saya. Tapi sekarang ini, makhluk tersebut ada di mana saya berada. Dia ikut saya ke mana saya pergi. Sampai saya balik rumah, dia akan duduk di luar rumah. Sampai saya keluar, dia akan ikut. Kali ini tak tunggu waktu. Itulah. Saya tak nak dengar kata nasihat ibu. Inilah padanya. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Baik, pendengar Ria 897 FM. Saya akan teruskan dengan lebih banyak kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan, okey.
Kisah tadi dari Maria. Terima kasih, agak panjang ni kisahnya. Terima kasih Maria yang berkongsi sama pendengar kita dari seberang tambak, orang Malaysia yang juga turut mendengar rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih. Awal tadi kisahnya, betul lah, pada mula-mulanya memang boleh tahan. Saya nak tanya anda secara jujur lah. Kalau anda disuruh ikut pantang untuk beberapa bulan akan datang, kalau balik, nak keluar boleh sebelum maghrib balik rumah. Untuk beberapa bulan dan anda belum tahu bila anda akan dibenarkan pulang bila-bila masalah ataupun bila pantang tu akan habis. Adakah anda boleh tak tahan dengan pantang macam tu? Jadi sekarang ini dalam cerita ni Maria mengatakan saka yang nak diturunkan pada dia dapat dihentikan. Jadi saka ni sekarang dah tak dapat cari Maria di manalah. Jadi dia ada di kawasan rumah, keliling kawasan rumah. Akhirnya bila Maria berdegil, balik lepas maghrib, jadi situlah dia dapat jumpa budak Maria ni, dia ikut balik. Dan sampai ke saat ini Maria kata benda tu masih ada ikut dia. Kadang-kala ni dia dapat rasakan sesuatu, tetapi inilah dia degil, angkara kedegilan Maria yang tak nak dengar kata ibu dengan ayah. Dan saya faham, memang tak sabar. Biasalah, 3 bulan duduk rumah, Bib. Siapa yang boleh Baik, berikut kisah seorang pemandu teksi yang ingin dikenali sebagai Abang Man Samri. Abang Man Samri berkongsi peristiwa pengalaman, katanya apa kabar Kisi, juga penggemar rancangan MJ12. Terutama sekali Abang Man ingin beritahu, sekarang ini Abang Man dah tak mendengar rancangan Kisi menggunakan radio dalam teksi. Malah kalau memandu di waktu malam, bertugas memandu teksi, Abang Man akan sumbat earpiece di telinga. Kenapa agaknya mesti Casey tanya? Inilah kisah yang ingin Abang Man sentuh. Casey dan pendengar Misteri Jam 12. Abang seorang pemandu teksi, saya gunakan Abang Man nama ringkas. Abang Man seorang pemandu teksi dan bertugas pemandan malam. Ini bermaksud Abang Man akan ambil teksi sekitar pukul 5.30 petang dan akan memandu sampai esok pagi 5.30 pagi. Teksi akan dipulangkan kepada driver selanjutnya. Jadi dari 5.30 Abang Man akan memandu, kadang-kala bila terlampau penat, pukul 3, pukul 4 dah balik berehat. Sebab tempat yang Abang Man serahkan teksi adalah kapak rumah Abang Man. Abang Man memang bertuah mendapat relief driver Abang Man yang katanya di sini bertugas, yang katanya di sini tinggal di tempat yang sama dengan Abang Man. Jadi rakan-rakan pendengar Misteri Jam 12, ketika Abang Man sedang mendengar rancangan Casey, waktu itu memang teksi Abang Man kosong, tidak ada penumpang. Ingat lagi waktunya, 12.30 tengah malam. Sedang dengar Abang Man kuatkan suara Casey. Betul, kuatkan suara, maklumlah teksi tak ada orang, dan nak rasa feel mendengar rancangan Misteri Jam 12. Dalam keadaan memandu di waktu malam, mata tengok kiri kanan mencari penumpang. Kita ni pemandu teksi, kalau memandu di waktu malam, mata kita ni lebih pantas. Sebab nampak orang tepi jalan, kita akan hampiri dari jauh, hidupkan high beam ataupun kita akan horn. Dengan harapan orang itu akan naik teksi kita. Sebab susah nak dapat penumpang di waktu malam. Melainkan kalau kita berada di bandar, katanya daerah ataupun kawasan town. Situ memanglah kadang-kadang orang malam-malam pergi kelab baru balik. Tapi kali ini Casey, bila berada di bukan kawasan bandar, memang kadang-kadang orang nak menyeberang jalan pun kita fikirkan nak naik teksi. Jadi ini berlaku bila Abang Man menjemput seorang budak perempuan muda. Dari jauh nampak dia diri tepi jalan. Dari jauh Abang Man flash high beam beberapa kali, dia masih tak bergerak. Jadi kalau orang berdiri tepi jalan, kata Abang Man, orang tu tak bergerak, ini bermakna dia tak nak menyeberangi jalan. Kalau dia nak seberang jalan, mesti tak ada kenderaan, dia dah lakukan apa yang dia niatkan. Jadi pendengar Misteri Jam 12, dari jauh Abang Man terus sampai depan budak tu. Abang Man tunggulah, budak tu pun buka pintu, masuk dalam teksi. Abang Man pelankan suara, tapi masih dengar lagi perlahan-lahan. Kemudian Abang Man tanya. Abang Man pusing belakang, budak Melayu lah. Adik nak ke mana? Dia kata pada Abang Man, saya nak pergi Boon Lay bang. Okeylah. Jadi rakan MJ12,
Abang Man berada dekat kawasan Chua Chu Kang. Saya tak nak sebut nama tempatnya yang lebih terperinci. Ada alamat semua. Jadi memandu pergi ke Boon Lay menggunakan Jalan Bahar Kisi. Jalan itu tempat Polis Akademi yang baru. Itulah jalan shortcut dari Chua Chu Kang nak pergi Boon Lay. Tapi jalan shortcut itulah Kisi yang banyak tapak tanah perkuburan. Islam, bukan Islam pun ada di sana. Bila memandu ni, budak ni terus bersuara. Pada mulanya dia senyap. Sepanjang perjalanan Abang Man sedang mendengar G12, dia senyap duduk di belakang. Kemudian dia cakap apa Kisi? Bila sampai dekat tapak tanah perkuburan Yahudi. Ketika itulah dia bersuara. Abang, berani ya bang? Dengar cerita-cerita macam ni, jalan tempat macam ni. Oh, abang dia biasa dik dengar malam-malam macam ni. Ya ke? Abang berani Abang turunkan saya kat sini lah, dah sampai rumah saya. Kisi, pendengar Ria 897. Bila Abang Man dengar budak tu cakap macam tu, tak berani toleh Kisi. Sebab secara natural ataupun secara alami, bulu roma kita terus meremang, bulu tengkuk meremang, menandakan ada sesuatu yang tak kena. Bila berhenti, betul-betul dekat tepi bus stop, belakangnya kubur Yahudi. Abang Man berhentikan teksi, tapi tak dengar pun orang buka pintu teksi. Lama Kisi, lebih kurang 3 hingga 4 minit. Tak gerak-gerak. Mulut komat kamit, radio Abang Man dah matikan. Abang Man, cekalkan hati, kuatkan semangat. Bila nak toleh belakang, mulut tak putus-putus baca surah. Baca dan baca dan baca sambil perlahan-lahan toleh belakang. Tengok dekat belakang teksi tak ada orang. Abang Man masuk gear 1, pecut Kisi, selaju-lajunya. Tinggalkan kawasan itu. Rakan-rakan MJ12. Bila sampai dekat simpang, Abang Man nyaris-nyaris berlanggar dengan motosikal. Sebab Abang Man tak perasan lampu merah. Sebab dah terlampau takut. Nasib baik budak tu dapat elak. Abang Man berhenti. Tengok budak tu, abang minta maaf sampai dia marah. Kemudian dia kata, "Pakcik ni apa ni? Pandu tempat macam ni, nampak hantu apa?" Nak jawab pun tak boleh. Dia bukan seorang ramai Kisi budak-budak motor. Mungkin malam tu sedang buat adventure, saya tak pasti. Tapi Kisi, itulah peristiwa yang menyeramkan berlaku pada saya. Terima kasih. Dan selamat tengah malam Kisi. Ayolah, macam-macam. Baik, pendengar Ria 897. Saya ingin teruskan dengan kisah selanjutnya. Yang ini berlaku di salah sebuah pejabat di Singapura. Dan pendengar kita katanya di sini, kisah yang berlaku ini dalam pejabat apabila beliau seorang diri sedang nak habiskan kerjanya. Sebab katanya untuk minggu-minggu akan datang, dia akan bercuti ke luar negeri. Jadi sebelum pergi bercuti, beliau harus habiskan apa jua kerja-kerja yang telah pun dipertanggungjawabkanlah oleh majikannya kepada beliau. Dan ini berlaku kepada Salina. Salina kata dia nak pergi bercuti lah dengan rakan-rakan selama seminggu pada 2 minggu akan datang. Jadi kata Salina ni, bila dia nak pergi bercuti, biasalah banyak kerja yang harus dihabiskan. Dan dia kadang-kala berada di pejabat sampai pukul 10 malam baru dia balik. Jadi inilah kisah. Salah satu malam, bila Zalina pulang agak lewat malam, dan inilah gangguan yang berlaku, yang terjadi, yang menakutkan. Katanya di sini, kalau saya cerita mungkin tak seram. Tapi Kisi cuba bayangkan, Kisi cuba bayangkan sekarang ini, Kisi dalam situasi saya. Di pejabat seorang diri, pejabat saya tingkat 4. Guard room jauh di bawah, di entrance pada bangunan yang saya bertugas. Dan inilah pengalaman yang cukup menakutkan. Saya akan teruskan dengan kisah yang dikirimkan oleh pendengar kita yang bernama Salina. Jadi anda dah tahu jalan cerita di bahagian hadapannya, dikatakan awal tadi beliau
harus habiskan kerja-kerja yang tertunggak sebelum pergi bercuti 2 minggu dari waktu perkara ini berlaku. Salah satu malam, Salina berada di pejabat sekitar 9 lebih malam. Saya sedang buat kerja saya dan habiskanlah kerja-kerja yang tertunggak sebelum bercuti. Di tempat saya duduk adalah sebuah cubicle. Pejabat saya besar, Casey. Dari satu hujung ke hujung, cubicle saya betul-betul sebelah dalam, jauh dari pintu keluar masuk. Tepi cubicle saya ni ada 2-3 lagi desk, ataupun meja kerja yang lain, yang dipisahkan dengan papan-papan divider dalam pejabat tersebut. Sedang saya buat, di sebelah kiri saya, paling hujung, ada aircon, air ventilation, di mana itu merupakan tempat angin, ya, aircon keluar. Jadi, tempat angin aircon keluar tu selalunya ada penutupnya. Penutupnya yang akan menutup, kata beliau di sini, menutup saluran aircon tersebutlah. Jadi angin akan keluar secara perlahan-lahan, tidak begitu kuat sangat dan meluru keluar. Sejak kawan saya satu ni yang duduk betul-betul bawah aircon vent tu tidak lagi bertugas, meja tu kosong. Jadi atas aircon tu penutupnya dibuka supaya lebih banyak angin aircon akan keluar. Sebab pejabat saya kalau dah ramai orang memang panas. Jadi kepada setiap yang tempat duduk tak terkena bawah aircon, kita akan buka. Jadi lebih banyak angin sejuk akan masuk ke dalam pejabat. Pada malam tersebut, sedang saya duduk, saya buat kerja saya, tiba-tiba saya rasa macam ada rambut orang hitam, panjang mengurai, terjatuh keluar, terjuntai daripada aircon vent. Casey, saya nampak dengan mata saya sebelah kiri macam ada benda terhayun warna hitam. Saya takkan tengok dan takkan pandang. Saya pusingkan kerusi saya, kemudian saya pejam mata, tarik nafas. Ketakutan. Jadi apa yang buat? Di meja saya ni ada cermin. Saya buka laci, keluarkan cermin, cuba tengok. Dari cermin tak nampak apa-apa. Saya toleh belakang. Rambut hitam yang saya rasa terjuntai keluar dari aircon vent hilang. Tak nampak, Casey. Malam tu jugalah pendengar Ria 897. Saya bungkus barang-barang. Saya balik rumah. Dan itu merupakan hari Khamis malam Jumaat. Jadi hari Sabtu tidak bertugas, hari Ahad tidak bertugas. Hari Jumaat, saya tak stay back ataupun saya tak pun overtime di tempat tugas. Hari Jumaat, pukul 5 habis kerja, saya tunggu siapa yang keluar terakhir, saya keluar dengan orang tu sekali. Dan tinggalkan pejabat. Memang menyeramkan, Casey. Jadi, pada hari Isnin bila saya balik bertugas, aircon vent tersebut, tiba-tiba ada orang tutup. Sekarang baru saya tahu kenapa mereka tutup. Sebenarnya bukan sejuk. Sebab ada juga beberapa rakan dalam ofis yang sama terkena kejadian rambut terjuntai keluar dari aircon vent tersebut. Sebab tu bila saya balik malam, saya seorang dalam ofis, seorang budak Cina tanya, "Kenapa engkau dekat sini malam-malam? Kau berani, Dia fikirkan yang saya dah tahu cerita. Padahal saya tak tahu pun, Casey. 11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Siapa bercakap tu? Farid di sini, Buat panggilan dari mana, Farid? Dari panggilan dari Chinatown, Dan pengalaman ni sedang bertugas ke di mana ni? Ya, sedang bertugas. Dan pengalaman anda tentang apa ni? Silakan. Okey. Saya ni tinggal di Ais Road lah. Okey. Dekat dengan ni Sungai Apabi. Okey. Ni Cik Jesse bukan? Ya, silakan. Okey. Saya ni orang mana nak ambil berat ni semua pasal ni hantu-hantu ni semua. Kalau kawan-kawan saya macam ceritakan tentang tempat-tempat yang keras ni, saya mesti akan fikirkan. Dan tak percaya lah. Dan satu malam ni, dalam pukul macam 12 lebih gitu lah. Saya boring lah. So saya ingat saya nak pergi jogging. Pasal saya ingat macam kalau saya pergi jogging malam-malam, mana ada orang kan. Jadi saya tak malu lah. Saya silap.
sambil saya dengan jalan tu, kat di Sungai Tapi tu, kan, di tengah-tengah beri tu, angin tak ada, sunyi je. Bila saya di tengah-tengah jambatan tu, saya rasa macam terhembus angin tau. Dalam satu saat saja, macam satu saat saja. Saya pun berhenti lah. Saya tengok depan, tengok belakang, tak ada orang. Saya pun heran. Bulu roma saya dah naik lah. Saya pun pusing ke kanan dan ternampak macam sebuah pokok nak goyang. Pokok lain semua tak goyang tu. Saya pun heran lah. Saya pun macam curious lah, macam nak tahu lah, apa yang benda yang kasih goyang tu pokok. Mana tahu burung ke apa kan. Sekali saya macam terkejut lah bila ternampak macam baju putih terbang dan mengilai. Saya pun apa lagi, saya pun lari lah macam lipas kodok. Tinggalkan tempat tu kan? Tinggalkan tempat tu semualah. Dengan jatuh, terus barulah saya macam percaya lah kawan-kawan saya ceritakan pasal selepas peristiwa itu lah, saya dah kena sendiri, baru saya tahu actually ada lah hantu-hantu ni semua. Itu je lah apa yang saya nak ceritakan sini. Terima kasih ya. Ya, no problem. Selamat bertugas. Okey, no problem. Okey, silakan 669118997. Saya akan petik gambar, saya beri baca. Kenapalah saya terpilih cerita Salina ni, baru saya perasan, saya pun tengok sebelah kiri, betul-betul sebelah kiri juga ni. Ternampak aircon, itulah, tak tutup pula tu, besar pula tu. Tak apalah, ini semua cara kebetulan. 669118997. Hello. Dari Kak Ina, seorang pendengar dari seberang tambak yang pernah bertugas sebagai kaki tangan hotel di salah sebuah hotel di seberang, dan saya tak nak sebutkan nama hotelnya. Ina kata sebelum dia ditukarkan department kepada F&B, beliau pernah bertugas sebagai chambermaid, iaitu pembantu untuk mengemas hotel lah, bilik-bilik hotel, dan salah sebuah bilik dalam hotel tersebut ada kes kematian gantung diri, dan kata Ina, family ni gantung diri kisi menggunakan hanger besi. Jadi saya tak nak sebutkan macam mana lebih terperinci lagi lah, sebab ini mungkin tak sesuai, ada kanak-kanak yang sedang mendengar, tapi faham-faham je lah, gantung diri je lah. Dan kata Ina, bila dia bertugas sebagai chambermaid, terperanjat apabila mendapat tahu tentang kes kematian luar biasa ini. Dikatakan di sinilah apa yang berlaku ni. Ini daripada teman-teman kita. Okey, ada kat Facebook tanya, luar biasa ke tu, komen dari Maliana. Kalau kematian secara semula jadi, mungkin orang tu sakit tua, mungkin mati, meninggal dunia kerana penyakit buah pinggang ke, itu disifatkan sebagai kematian biasalah. Luar biasa tu seperti kematian yang belum boleh disahkan, mungkin gantung diri, mungkin bunuh diri, itu disifatkan sebagai kematian luar biasa. Jadi harap faham, not the ordinary way lah. Ordinary way itu kita akan mati bila kita tua. Jadi kembali pada kisah Ina, pengalamannya, bila mendapat tahu bilik hotel itu ada kematian sedemikian rupa, ramai pegawai chambermaid ni, khususnya kaki tangan chambermaid ni, mula rasa takut untuk bersihkan bilik berkenaan. Dan selalunya kalau bilik-bilik, kata Ina, bilik-bilik yang ada sejarah-sejarah macam tu, kita tidak pernah beritahu, tidak pernah beritahu pengguna hotel tersebutlah. Dan kebanyakan di antara mereka yang datang pun ingin beristirahat dan tidak percaya dengan perkara-perkara ini. Tapi kalau saya nampak orang Melayu kita yang datang, mungkin orang Melayu kita dari Singapura, dari Brunei dan Indonesia, saya akan tidak akan letakkan dia di bilik itu, walaupun dalam booking dah letakkan bilik nombor ... Kalau seringkali dia datang minta kunci, saya akan kata bilik itu tak ada, belum siap atas sebab-sebab tertentu, tapi saya akan tukarkan bilik yang lain. Mereka kena tunggulah kadang-kadang sampai 20 minit, tapi saya kena marah kisi, kata Ina.
apabila saya suruh teman saya tukarkan bilik ketika saya dapat tahu tentang perkara ini. Dan Casey pernah, teman saya katanya ketika sedang bersihkan bilik itu, selalunya kita bersihkan seorang, ya tolak toli, ya tukar cadar, bantal dan sebagainya. Sedang dia berada dalam bilik waktu pagi hari, pintu tertutup dengan sendirinya. Dalam tandas, Casey dengar bunyi suara budak menangis. Dia tahu bilik itu bilik tak betul. Dia terus keluar, meremang bulu rumah cari saya yang berada di hujung koridor sedang bersihkan satu lagi bilik. Dia datang minta tolong saya temankan. Saya temankan dia, Casey. Ya, sama-sama kita bersihkan bilik itu, tapi rasa takut. Sekali saya bersihkan, asyik terasa macam ada benda yang tak kena dalam bilik itu. Casey nak tahu, pernah waktu itu saya tidak bertugas dan terlepas mungkin. Ada keluarga Melayu, orang Singapura yang datang tinggal di hotel itu. Dapat bilik nombor... Okey, saya tak sebut nombor hotelnya, saya sebut nombor biliknya. Ya. Dapat bilik berikut ini, 1149. Bilik nombor 1149 ni, saya rasa tingkat 11 tadi. Dan bilik nombor 49, penghuni dari Singapura ni datang. Malam yang pertama, Casey, kecoh sangat. Saya memang kebetulan tidak bertugas dan tak dapat bantu ya untuk tukarkan bilik mereka. Jadi saya dengar khabar mereka mengamuk suruh tukarkan bilik. Saya dengar khabar dari teman saya yang jaga front desk, kata Kak Ina. Teman saya ini beritahu saya yang pengguna bilik tersebut memberitahu dia dengan isteri sedang tidur nyenyak dalam bilik. Apabila dia terperanjat, nampak anak beranak macam seolah-olah bergayut-gayut di atas siling. Isterinya nampak terpekik sekuat-kuatnya. Suami bangun tanya kenapa. Isteri jelaskan mereka bertiga dengan anaknya sekali keluar dari bilik, minta tukar bilik yang lain. Dan untuk pengetahuan Casey, kata Kak Ina, sekarang bilik itu dijadikan sebagai spare room. Setiap hotel mesti ada bilik kosong. Bilik kosong ini adalah untuk menampung hotel yang penuh. Hotel tidak boleh dipenuhkan 100%. Kalau ada bilik-bilik yang faulty, bilik-bilik yang mempunyai kerosakan parah, para pengguna hotel tersebut, para tetamu akan dipindahkan kepada spare room yang disiapkan. Jadi spare room dalam bilik hotel ini ada 5, termasuklah bilik gantung diri. Selamat tengah malam, Casey, pendengar Misteri Jam 12. Assalamualaikum para pendengar semua. Pada tahun 1990, saya pernah menjalani, katanya, ketika itu menjalani perkhidmatan negara di kawasan Seletar. Tempat itu memang Casey dikatakan tempat itu berantai, angker. Ramai yang dah nampak Fatimah Rockers, termasuk saya di dalam Seletar Camp. Masa itu sekitar pukul 4.45 pagi. Tak silap saya sedang nak mandi. Tempat tandas yang disebutkan tu, kalau malam memang menyeramkan, sunyi sepi dibuatnya. Tiba-tiba saya terdengar di luar pintu tandas seolah-olah bunyi orang bergerak, macam bunyi seseorang bergerak menggunakan boot army. Sedang hentak-hentak beberapa kali. Saya fikirkan kawan saya mungkin yang membuat bunyi tersebut. Mereka nak takutkan saya rasalah. Bila saya keluar dari tandas, saya ternampak apa yang saya lihat adalah sesuatu yang menakutkan. Casey, sesuatu yang kita beri nama kakak cantik. Sedang seolah-olah berada di atas pohon mangga berdekatan dengan tandas yang saya gunakan ketika itu. Bila saya tengok, saya pun masuk balik. Tak berani, Casey. Dan saya cakap dengan segera, dengan cepat saya habiskan bersihkan badan. Dan itulah saya berkongsi pengalaman dari Man yang berlaku di salah sebuah camp di Seletar. Pengalaman selanjutnya, yang ini pula katanya, Hidayah, selamat malam Casey. Saya ingin berkongsi pengalaman saya yang berlaku semalam. Ia berlaku di salah sebuah ATM Citibank di kawasan Jurong. Pada ketika itu, suami saya sedang menunggu saya di dalam kenderaan sementara saya membuat cash deposit di ATM yang saya sebutkan awal tadi.
Pendengar Ria 897 FM. Suasana di sekeliling tempat saya depositkan duit memang sunyi. Maklumlah mungkin dah malam. Dan saya ni Casey, jenis yang penakut orangnya. Jadi setelah selesai transaction cash deposit yang saya lakukan, tiba-tiba telefon di tepi mesin ATM berdering dengan nyaring dengan kuat. Oleh kerana saya seorang saja yang berada di situ, tentu sekali panggilan itu untuk saya kan? Saya pun mengangkat gagang telefon, menjawab panggilan tersebut. Panggilan itu, hello? 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 Saya sebut hello beberapa kali, tapi di hujung talian tidak ada sesiapa yang menjawab. Saya pun letaklah gagang telefon itu kembali ke tempatnya. Saya ingat transaksi yang saya lakukan tadi ada masalah. Tapi di skrin ATM tidak menunjukkan apa-apa pun. Apalagi Casey, bulu roma saya mula meremang. Dan telefon sekali lagi berdering. Kali ini memang menakutkan. Dahlah saya seorang, kawasan tu sunyi sepi. Dengan pantas saya keluar dari situ dan menuju ke arah kereta. Itulah pengalaman saya Casey. Pengalaman yang tak dapat dilupakan. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Pendengar Ria 897, sila hubungi saya 669111897. Saya akan baca satu kiriman email dulu sebelum saya jawab panggilan anda. Baik, kisah berikut ini juga berlaku di salah sebuah estate perumahan di Jurong. Yang ini dari Abdul Qayyum, berkongsi pengalaman peristiwa yang tak dapat dilupakan. Beliau kata, Casey, saya ingin ketengahkan sesuatu yang menyeramkan berlaku di estate perumahan saya di Jurong. Lift di rumah saya ni, kalau Casey berada di tingkat 1, di luarnya ada satu monitor TV. Ini bermaksud orang di dalam kita boleh lihat dari monitor. Dalam lift tersebut ada kamera. Ini tujuan untuk keselamatan. Dipasang tujuan untuk keselamatan, kata Abdul Qayyum. Saya balik dari tempat tugas sekitar pukul 2 lebih pagi. Bila berada dari kawasan tempat letak kenderaan, saya pun berjalan. Dari jauh kelihatan seorang perempuan ni sedang berdiri menunggu lift. Saya pun kejar Casey. Bila lift datang, pintu terbuka, saya kejar. Entah macam mana Casey, budak ni Casey, rasa-rasa hati saya geram sangat-sangat. Apa yang berlaku, kata Abdul Qayyum, budak ni masuk dalam lift, nampak saya sedang lari kejar lift, dia tekan butang tutup, pintu tertutup. Saya tahu, mungkin dia fikirkan saya ni perompak, penyamun, perogol, saya tak pasti. Tapi mungkin tentang keselamatan. Bila saya berdiri depan lift, rasa marah mula meluap-luap. Saya pun tengoklah budak ni sedang berdiri dalam lift daripada monitor TV betul-betul dekat tepi lift. Alangkah terperanjatnya, dalam lift yang sama Casey, kelihatan di belakang budak tu berdirinya seorang makcik tua. Awal tadi, dari jauh saya garanti with a chop, katanya Abdul Qayyum. Tidak kelihatan seorang makcik pun yang berdiri mahu memasuki lift yang disebutkan. Kalau dalam lift tu ada makcik, takkan budak tu takut nak naik lift dengan saya. Ini bermaksud budak tu memang seorang diri. Jadi bila saya tengok makcik ni dalam lift dengan budak tu, kemudian dia bertukar pula. Bertukar image lift ataupun monitor tersebut ke kawasan tempat menunggu lift pula. Kemudian dia bertukar balik dalam lift. Bila sampai di tingkat 7, saya nampak budak tu keluar. Makcik tu masih berdiri dalam lift. Pendengar Ria 897 FM, Abdul Qayyum mengatakan bila saya tekan butang lift turun, makcik tu masih berdiri. Saya pun apa lagi, lift nak dekat sampai tingkat 1, saya berdiri jauhkan diri daripada pintu lift. Pintu lift Casey, pendengar misteri jam 12. Agak-agak anda apa yang berlaku. Pintu lift terbuka. Saya tengok di dalam lift, langsung tak ada orang Casey.
Ya, memang kadang-kadang ada kita dapatlah mungkin jiran-jiran kita yang kita tak kenal lah, tak pernah lihat, tak pernah nampak, dan bila balik waktu macam tu, yalah, kita tak boleh salahkan dan jangan kecil hati lah. Kadang-kadang memang mencegah tu lebih baik daripada merawat. Sebab bila nampak orang ni macam lelaki macam tadilah Abdul Qayyum dari jauh lari lah. Jadi si pengguna lift tu, seorang wanita tengok, dia ni macam lebih baik aku tutup pintu lift cepat-cepat Jadi jangan kecil hati. Mungkin juga orang pun tak kenal, jadi orang akan fikir bukan-bukan lah. Jadi lebih baik mencegah daripada berlakunya apa-apa. Dan Abdul Qayyum mengatakan memang betul, masuk akal juga kata beliau katanya di sini, kalau dalam lift tu ada makcik naik dengan budak ni, takkan budak ni takut saya nak naik lift dengan dia. Ini confirm guarantee with a chop, kata beliau. Dia naik lift seorang diri, jadi saya kejar, dia tutup pintu lah. Dia takut saya nak naik dengan dia. Dan Abdul Qayyum bila tengok terperanjat belakang budak tu ada seorang makcik tua. Makcik tu dah sampai tingkat rumah atas tu tak keluar. Malah bila lift turun, Abdul Qayyum masih dapat lihat makcik tu dalam monitor tu sedang berdiri. Lift sampai tingkat 1. Bila lift sampai di lantai 1, pintu terbuka, di dalam langsung tidak ada orang. Abdul Qayyum tidak menjelaskan beliau naik lift ataupun beliau teruskan naik tangga ke macam mana, tapi kisahnya setakat terhenti di sana. Mungkin Abdul Qayyum sedang mendengar, bolehlah beritahu saya tentang apakah yang anda lakukan. Jadi malam ni, esok lusa naik-naik lift, hati-hatilah ya. Malam ini saya akan lebihkan panggilan-panggilan. Ini mungkin setelah beberapa hari saya kurang menjawab panggilan dan ada yang telah pun memberi maklum balas kerana susah nak tembus si bilik siaran. Jadi sekarang anda boleh hubungi saya di 669-11897. Kerjasama anda amat saya hargai. Kalau ingin hubungi saya, pastikan anda ada cerita, ada pengalaman ingin dikongsi sama. Dan matikan radio di belakang supaya tidak terganggu bila anda ingin bercerita. Dan kalau yang ingin bercerita tetapi takut segan nak kudara, kita beri peluang kepada yang lain ya. Jadi ingatlah, kalau yang serius ingin bercerita, 669-11897. Misteri Jam 12 bertemankan saya, Casey. Muhammad Salim, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Ya, anda buat panggilan dari mana, Cik Muhammad Salim? Daripada Bedok North. Bedok North? Dan pengalaman Cik Muhammad Salim ni tentang apa ni sebenarnya? Ini sebenarnya, saya memang ahli suka minat pancing saya minat pancing, selalunya saya pancing sama kawan-kawan Okey. Jadi, saya selalu pancing dekat St. John Island Okey. Anda dengan rakan-rakan pergi tapi saya kadang-kadang tak pernah malam sekali-sekali bermalam overnight. Kalau kerana saya siang lah, pukul 9 sampai pukul 6 petang lah. Kalau overnight tu hari Sabtu malam Minggu. Okey. Jadi pengalaman anda ni berlaku di Pulau St. John? Pulau St. John dia St. John, Tanjung Pelepah dan Pulau Sekijang jadi satu tempat dia besar sekali. Okey, dan apa sebenarnya berlaku bila di Pulau St. John ni? Anda seorang ke dengan rakan-rakan yang lain? Rakan saya sebenarnya 3 orang. Okey. Tapi rakan saya tak bilang nama dia ke saya. Boleh tak apa. Sebenarnya 3 orang. Jadi bila waktu sampai naik ferry daripada Marina South Pier, naik ferry sampai sana pukul 3 lebih lah. Pada begitu gini, jalan perjalanan, boleh jalan perjalanan kita nak tempat yang kita pancing tu, kita tahu spot-spot dia kat mana Jadi dalam 20 minit gitulah. Jalan tempat itu waktu siang hari memanglah banyak orang dah overnight, macam 20 orang, 30 orang. Tapi bila dah tengah malam sunyi macam tak nampak orang. Macam tak ada orang lah. Pasal apa? Pasal tempat dia besar. Jauh-jauh 50 meter, 100 meter kan. Jadi saya 3 orang ni sampai sana ada kenal orang juga lah, kawan-kawan biasa Okey. Jadi satu hari tu sudah tengah nak dekat lepas maghrib, dan malam kita duduk satu tempat tak bergerak kan. Bila malam kita memang tak bergerak. Jadi kita duduk dekat sebelah tempat kapal-kapal punya, dekat macam platform ni kan, tempat landing kapal landing. Kita duduk kat situ bermalam, satu malam lah kat situ, dalam 5 orang Jadi bila saya dah dekat pukul 2 lebih, pukul 12, joran semua kita dah taruh lah. Lepas itu ada yang tidur lah, dia lenyap. Habis saya tidur ayam lah Sekali macam mana kawan saya kejutkan, cakap, Cik Salim, mari kita pindah. Saya cakap, kat mana ni, dah baru pukul 2 lebih, seminggu gelap.
Maklumat sana besar, hutan pun macam lalang-lalang juga tinggi juga dekat lutut lah. Jadi kawan saya cakap, masa cakap nak pergi mana? Dia cakap dekat ujung sana ada boya merah. Kawan-kawan jalan saya rasa dalam 15 minit nak pergi tempat sana. Jadi gelap kita ada lampu. Kata kawan saya kita ada lampu. Habis saya tak nak saya ikutkan jugalah berdua. Berdua jalan-jalan. Jadi dia dah kemas semua, dah masuk dia punya umpan apa semua dah kemas. Habis tinggalkan yang 3 orang, saya berdua jalan. Dalam perjalanan tu bila sampai dekat ada jembatan tu dalam 30 meter lah besar jembatan lubang tu kat situ. Lepas jembatan tu pertengahan, jadi saya tengah berjalan-jalan sama kawan saya ni. Saya teringat yang kawan saya yang dulu dalam sebulan lebih dia diceritakan dekat sini waktu dia tarik tengah malam pukul 2 lebih, perempuan ketawakan dari belakang. Jadi perempuan ketawa kan, dia tengok tak ada. Habis 2-3 hari dia tengok perempuan ketawa tapi tengok tak ada belakang. Lepas itu dia pun gulung pelan-pelan. Dia pun jalan. Besok dia boleh cerita sama saya. Jadi bila saya jalan itu malam, saya teringat tau. Saya teringat, tapi kawan saya tak tahu saya teringat, tapi saya ingat kepada Allah. Saya cakap macam firman Allah cakap, janganlah kamu takut siapa-siapa, melainkan takutlah kepada aku kalau betul-betul kau orang beriman. Saya pun ingat gitu, saya pun cakap, saya berjalan sampai dekat penghujung kat boya merah tu, dah siap nak pancing lah. Diorang dah keluarkan apa, kawan saya pun nak keluarkan umpan. Dia cakap umpan dia hilang 1 kilo dalam kapoi. Umpan dia hilang gitu sekali, tak tahu dari mana boleh hilang. Tapi dia cakap dia sudah taruh dalam yang peti tempat ikan lah. Saya cakap tak apalah, hilang saya ada kan, saya supply. Dia cakap tak nak pergi patah balik. Kalau patah balik, Casey bayangkan patah balik 15 minit, kurang 20 minit, 15 minit pergi balik sudah dekat setengah jam lebih. Saya tinggal seorang kat sana. Saya tinggal seorang dalam rasa saya tu, dalam pulau tu saya seorang tau waktu dia pergi balik. Saya cakap sama dia, telefon kawan dia, tak nak dia tak puas hati, dia pergi balik tau. Jadi saya tinggal kat seorang dan 2.30 lebih lah, gelap semua lah. Jadi saya seorang, bayangkan kat pulau tu macam saya seorang tau. Jadi dia balik, saya diam sekali. Saya teringat kan, kata pepatah sebelum hujan silap. Saya baca ayat kursi lah. Saya gaya ayat kursi, saya tiup terus saya duduk. Saya cakap hati saja, kasih kuasa Tuhan memang tak ada apa-apa lah. Saya kawan saya dah dalam dekat setengah jam balik semua tempat saya, cakap tak ada hilang, kata dia. Sampai sana ada kawan dia cakap sana, sini memang keras, kata dia. Saya punya pun dulu macam gini. Saya cakap sama dia, kenapa awak nak pergi sana, kan saya boleh supply, kan penat gini kan. Jadi lepas itu saya supplykan dia lah sampai esok pagi. Itulah pengalaman saya. Wah, pengalaman yang menarik. Terima kasih pada anda ya. Terima kasih. Sama-sama. Kembali itu dia peringkat kita yang pertama. Saya suka dengan peringkat yang macam tadilah, jelas ceritanya menarik, seronoklah dengar kisah-kisah yang diketengahkan. Terima kasih pada abang tadi yang berkongsi pengalaman. Dan rata-rata umpan yang dibawa bersama hilang, tak boleh dikesan entah ke mana. Dan bayangkan teman tu sanggup jalan balik tinggalkan Cik Salim kita seorang-seorang. Saya akan teruskan dengan kiriman-kiriman SMS anda. Bertemankan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Baik, yang ini kiriman SMS yang saya ingin bacakan. Datangnya daripada Kak Fauziah. Kata Kak Fauziah, apa khabar Casey pendengar Misteri Jam 12? Kakak ni peminat gila. Guna perkataan gila, G-I-L-E-R, gila. Rancangan Misteri Jam 12. Dan kadang-kadang bila hujung minggu tak ada MJ12, kakak akan dengar Casey dari YouTube yang akan dimainkanlah daripada iPad anak kakak dan dikeluarkan dari 2 speaker sebagai teman kami memancing anak beranak dengan suami. Kata Kak Fauziah. Wah, sampai begitu sekali Dan kami akan carilah hari-hari yang mungkin kakak dengan suami tak dapat dengar kerana tertidur. Jadi kisah ini yang kakak nak ketengahkan apabila kakak memancing dengan suami dan seorang anak gadis kakak. Apa yang berlaku? Sedang kakak mendengar MJ12. Jadi bila memancing ni, suami memancing di tepi pantai. Kemah didirikan jauh dari pantai. Kakak duduk depan kemah, ada bangku. Sementara itu, Misteri Jam 12 berkumandang pada hari Ahad lah, iaitu hari Sabtu malam. Berkumandang tapi bukanlah rancangan live. Ia merupakan rancangan dari saluran YouTube yang kakak dengar. Jadi Casey, sedang kakak dengar suami dengan anak gadis kakak berada betul-betul dekat tepi pantai, sedang nak pasang umpan. Di awal tadi, joran dari lontar, umpan dari lontar masuk ke dalam laut lah untuk tangkap ikan. Suami tarik balik mata kail tu untuk tambahkan mungkin umpan yang dah dimakan oleh ikan.
Rakan-rakan MJ12 kata Kak Fauzia, bila Casey sedang bercerita, kakak ingat lagi. Tapi, bila balik kakak cari ceritanya dah tak ada. Tak tahulah, adakah kakak salah dengar, ataupun yang uploadkan kisah itu iaitu, kalau tak silap kakak namanya Short Dot. Di YouTube, dah pun buat turunkan audio tersebut, kakak tak pasti. Tapi bila cari tak jumpa. Apa yang berlaku? Sedang Casey bercerita, apa yang terjadi sama macam situasi yang kakak sedang alami. Casey kata anak-beranak, anak dengan ayahnya berada di depan sedang memancing. Kebetulan, pada ketika itu, anak kakak dengan suami berada di bahagian depan pantai sedang ambil joran nak cucu umpan di dalamnya. Kakak terperanjat. Daripada kakak duduk sedang makan roti sandwich yang disiapkan, kakak terus terhenti. Letak roti tepi, kakak berdiri. Kemudian kakak dengar jelas Casey. Casey kata, kemudian ibunya rasa tak sedap hati berdiri menuju ke arah suami dan anak yang berada di hadapan Casey. Apa yang Casey ceritakan selanjutnya menakutkan kakak. Kakak tak buat pun apa Casey kata, tapi memang menyeramkan. Kata Casey dalam kisah di YouTube, ibunya toleh ke belakang kerana rasa tak sedap hati apabila terperasan di belakang kemah tempat mereka memancing, ternampak susuk tubuh seorang wanita sedang berdiri. Adakah itu satu perkara yang benar ataupun secara kebetulan? Kata Kak Fauzia, waktu itu bila Casey bercerita, speaker masih kuat. Kakak tak berani toleh ke belakang, terus ke depan dengan suami. Berdiri dengan suami dengan anak. Mereka dah tambahkan umpan, mereka kembali ke kemah dengan kakak. Pada mulanya tak berani nak mendongak jalan tenang-tenang pasir. Dah sampai depan kemah, tengok anak dengan suami tak ada apa-apa. Mata kakak mula berkeliaran, tengok belakang kemah, tengok tepi, kiri, kanan. Dah tak ada apa-apa, kakak terus katanya matikan saluran YouTube di iPad anak kakak dan tanya suami, tak nak dengar lagi? Abang nanti boleh dengar lah. Katanya di sini, bila pulang ke rumah, 2 hari kemudian, iaitu hari Isnin, kakak cari. Bila suami bertugas anak ke sekolah, kakak cari Casey. Tarikhnya kakak ingat, tapi tak ada pula Casey ceritakan benda yang sama. Memang pelik, tapi benar Casey. Terima kasih. Itu dia kisah daripada akak kita. Macam mana boleh kebetulan macam tu sampai gitu sekali? Memang tak tahulah, entah benar atau tidak lah. Saudara pendengar Misteri Jam 12, berikut ini kisah yang ingin saya bacakan pada anda semua. Sekali lagi, entah benar ataupun tidak, yang penting jangan kita terlampau taksub dan percaya dengan apa yang bakal saya bacakan kepada anda. Yang ini berkongsi kisah bila saya memahami kisah yang dikirimkan. Wah, agak menarik sangat-sangat. Apa yang beliau alami ini memang cukup menarik. Jadi, beliau kenal seorang pakcik ini. Dan pakcik ini kononnya lah dalam kisah yang diceritakan ni, katanya bukan calang-calang orang Casey. Pakcik ini mempunyai ilmu yang beliau miliki, yang beliau pelajari dari zaman muda. Dan dia mempunyai sesuatu yang mana saya rasa tidak semua dan ramai orang tukang-tukang ubat ni mempunyai ilmu yang dia miliki. Jangan gunakan nama yang tertera pada alamat email saya Casey. Saya harap Casey rahsiakan nama saya. Kalau Casey terbaca, tolong jangan kongsi kisah saya untuk malam ini. Okey, saya tak akan terbaca. Saya gunakan namanya ED, bukan nama sebenar. Ini nama samaran. Okey, jadi kata ED. Beliau kenal dengan seorang pakcik ni, dan pakcik ni menjadi seorang dikenali lah daripada seorang sahabat. Dan bila duduk berbual ni, pakcik yang dimaksudkan, misal kata kita gunakan namanya Wak lah. Wak yang dimaksudkan ni banyak pengalaman Casey. Pada mulanya saya ingatkan dia ni macam Wak action lah, macam Wak macam kategori, macam faham, macam semua dia tahu. Bila dia berbual, kita cakap pasal hantu, dia cakap pasal hantu ni, jin lah dan sebagainya, macam-macam benda lah. Jadi sampaikan satu hari, saya kata pada dia, Wak ni ilmu pengalaman hebat betul Saya satu hari saya nak cuba tengok Wak, sebab saya ni dah hidup dalam dunia ni 27 tahun. Waktu tu lah kata ED dengan Wak ni saya dah hidup di dunia ni Wak 27 tahun. Tak pernah sekali pun saya nampak hantu Wak.
Selalu dengar orang cerita hantu lah, nampak hantu dekat pokok lah, nampak dalam bilik lah, berdiri lah, dekat tengah duduk dekat bus stop lah, dekat atas bumbung lah. Tapi saya rasa takut pernah ada. Saya pernah rasa takut dengar macam suara orang panggil, kadang-kadang berbisik, dengar orang batuk dengan tu dengan ni. Tapi nampak dengan mata saya, dua-dua biji mata ni, saya tak pernah, Wak. Jadi saya pun macam bergurau dengan Wak ni. Saya kata, kalau Wak betul-betul hebat lah, Wak boleh tunjuk saya macam mana nak tengok tak? Kemudian Wak ni jawab, kau ni, aku cerita kau tak percaya. Engkau betul nak tengok? Jangan sampai kau menyesal. Ingat di, nanti kau menyesal. Menyesal memang tidak ada gunanya. Alah Wak, tak ada benda lah Wak. Saya nak Wak tunjuk saya lah macam mana bentuk dia, macam mana rupanya. Sebab saya selalu dengar orang cerita hantu cakap nampak tu. Saya tak pernah nampak ni Wak. Macam mana ni? Saya bertanya. Katanya Idi, beliau bercakap dengan Wak lah. Oleh kerana Wak ni nak prove a point, katanya boleh. Nanti minggu depan datang rumah dia. Dia boleh tunjukkan. Saya pun mula-mula ingatkan dia main-main ke si. Kemudian sehari sebelum saya pergi ke rumah dia, dia telefon saya. Dia kata, Di, besok jangan lupa datang rumah Wak. Kata kau nak tengok kan. Kisi daripada berani, malam tu Kisi saya menjadi takut. Wak ni nak buat apa sih? Apa dia nak buat ni? Jadi saya iakan je lah. Akhirnya dipendekkan cerita, saya datang ke rumah Wak. Masuk dalam, saya duduk dan Wak kata, okey, kau betul-betul nak nampak, aku boleh kasih kau nampak. Jadi Wak kata, okey lah, boleh kasih nampak lah. Saya pun okey lah Wak, boleh. Wak pun mula melakukan sesuatu. Jadi Wak mengambil 2 jenis daun. Daun yang sebesar telapak tangan. Wak ambil daun tu, Wak tekap dekat mata kiri, kemudian dekat mata kanan. Dia tekap, dia tekan, sambil mulutnya komat kamit membaca dan terus membaca Kisi. Bila Wak tu baca, saya tak faham apa dia baca. Seolah-olah membaca mentera. Kemudian, selepas dia letakkan 2 daun, dia kata, okey, sekarang aku akan lepaskan, kau pegang daun ni, jangan tertanggal daripada mata kau. Saya pun pelan-pelan Kisi pegang daun kiri dengan kanan. Wak ni masih membaca, dan kemudian dekat kepala saya ni, Wak menggunakan jari telunjuk. Dia ikut bulatan kepala saya dekat atas. Kemudian dia tunjuk dekat tengah-tengah kepala saya. Dia tunjul tengah, bahagian tengah kepala saya. Dia buat bulatan lagi. Dia tunjul tengah kepala saya. Kemudian dia kata dengan saya, okey, kau ikut Wak baca ni. Lepas tu pelan-pelan kau tarik daun tu. Dia pun baca, saya pun ikut. Dia baca, saya ikut. Perlahan-lahan saya tarik Kisi daun. 2 daun yang ada di mata saya yang saya pegang tu, saya perlahan-lahan tarik. Kemudian dia kata, baik, sekarang kau buka mata. Saya tengok kiri kanan. Yalah, expecting to see. Cakap mutih nampaknya. Saya tengok kiri kanan dengan harapan ni, naklah nampak hantu. Tak ada pun dalam hati saya ni. Pendengar Ria 897, saya toleh. Wak kata, dah selesai. Dalam hati, alah Wak ni rupa-rupanya macam faham lah. Kemudian saya tengok dia, saya giling kepala. Wak, mana ada benda Wak? Tunggu dulu. Kau jangan. Pendengar ya, Wak pun kata, kau tunggu dekat luar. Aku nak kemas barang-barang aku ni. Saya pun jalan Kisi, keluar daripada bilik. Buka pintu bilik, jalan duduk dekat ruang tamu. Tengah duduk dekat ruang tamu, saya terperasan Kisi. Dekat tingkap rumah Wak. Luar tingkap rumah Wak. Macam ada orang sedang berdiri Kisi. Terapung-apung Kisi. Saya toleh, saya nampak susuk tubuh dengan rambut yang panjang sangat menutup bahagian depan muka. Dan
sedang berdiri, seolah-olah nampak susuk tubuh. Tapi saya tak berani nak toleh dan tenung lama-lama. Nampak macam ada benda bergerak, seperti susuk tubuh manusia. Saya dah tahu dah ternampak ni. Wak pun keluar. Wak kata, macam mana? Nampak? Saya angguk. Baguslah tu. Kau nak tengok yang lain? Saya giling kepala. Tak apa, tunggu sekejap. Kemudian, Wak pun buka pintu. Wak buka pintu, dia berdiri dekat pintu. Tak tahu apa dia buat, dia baca, dia... Wak duduk tepi saya. Casey, saya tengah duduk dengan Wak. Yang tadi saya nampak dekat tingkap dapur tu sama-sama, Casey, sebab saya tak toleh. Saya nampak ada benda terapung-apung bentuk macam tubuh manusia, tengah duduk dengan Wak, tengah bercakap dengan Wak. Tiba-tiba, Casey, Assalamualaikum. Wak, apa? Wak dengar tak ada orang beri salam? Dengar. Siapa tu, Wak? Seramnya suara dia. Tu, tengok depan pintu tu. Casey, bila saya toleh, Casey, ya Allah, Casey, saya toleh kepala saya tengok dekat pintu. Astaghfirullahalazim, ya Allah, apa tu, Wak? Wak, tak nak tengok lagi, Wak. Wak, tak nak tengok. Aku lupa nak bilang kau. Apa yang kau kena, yang kau nampak ni, minta maaf, dia akan kekal dekat mata kau untuk 3 hari. Selepas 3 hari, baru akan lenyap. Wak, tolonglah, Wak. Saya tak nak tengok, Wak. Wak, saya tak nak tengok, Wak. Saya tahu Wak handal. Wak handal, Wak. Wak hebat, Wak. Wak, tolonglah. Wak, tolonglah, Wak. Tutup baliklah, Wak. Tutup baliklah. Aku tak main-main. Aku lupa nak bilang kau. Bila aku buka, untuk kau nampak, 3 hari, aku tak boleh tutup, buka sesenang hati aku. Sekarang aku dah buka, kau nak tengok sangat, kau dah nampak, kau takut. Aku tak boleh tolong kau. Kau tunggulah 3 hari. Habis, macam mana, Wak, saya nak balik, Wak? Kalau kau takut sangat, kau tidur sini sudah. Besok pagi kau balik. Alamak, Wak, macam mana, Wak? Saya tak boleh, Wak. Tolonglah, Wak. Tolonglah. Pendengar Misteri Jam 12. Idi katanya, saya menyesal, Casey. Saya ingatkan Wak ni dalam kategori Wak macam faham. Tapi yang macam faham tu saya. Casey, saya tidur rumah Wak. Saya bangun pagi. Saya tak mandi. Setakat komo-komo mulut. Ambil beg saya, keluar dari rumah Wak. Pergi ke kenderaan saya, memandu ke rumah. Sampai rumah, saya takut nak keluar. Saya turun ke bawah, Casey. Pergi doktor ambil cuti sakit. Ambil MC, tak pergi kerja. Jadi sepanjang 2 hari kemudian tu, saya duduk rumah, dalam bilik saya kuncikan diri saya. Nak makan saya keluar. Kemudian saya pura-pura sakit, menggeletar, menggigil badan. Jadi mak saya ingatkan saya betul-betul sakit. Padahal saya sakit. Sakit kerana takut, Casey. Apabila saya berada dalam rumah saya, Casey, makan dekat ruang tamu pun adalah satu gangguan yang hebat. Tengah duduk makan, Casey, saya nampak ada benda hitam dekat luar tingkap rumah saya. Tengah makan ni, dengan mak saya duduk berbual, tiba-tiba, Astaghfirullahaladzim, ya Allah, Astaghfirullah. Mak saya tanya, kenapa dengan kau ni, Di? Tak ada apa-apa, Mak. Pening kepala, Mak. Astaghfirullah, peningnya kepala aku. Terpaksa saya berbohong, Casey. Saya menyesal sangat-sangat. Dan saya takkan lagi buat benda ni. Terima kasih dan selamat tengah malam.